Okay, hello, hi, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Bertemu kembali kita dalam channel Bin Haziq Traders Club. Jadi pada hari ini, seperti yang saya cakap lah, saya akan menceritakan berkenaan dengan stop limit order. Apakah itu stop limit order? Berbeza ya dengan stop order. Stop limit order, stop limit order apa? Stop limit order apabila kita boleh jadi buy stop, boleh jadi sell stop limit order. Buy stop limit, sell stop limit. Buy stop limit ni apabila harga sentuh trigger price, let's say harga tu kat bawah ya. Harga semasa tu dekat bawah. Kita nak beli apabila dia sentuh trigger price. Apabila harga tu sentuh trigger price, limit order akan masuk pasaran. Kalau buy stop dulu market order tau. Kalau buy stop limit, dia akan jadi bila reach the trigger price, dia harga kat bawah ni dia naik je atas kena dengan trigger price kita, order limit akan masuk. Limit order dia ada had. Contoh kalau saya hanya akan beli dengan had ini sahaja, paling maksimum saya punya toleration. Kalau ada yang lagi dapat harga lagi bawah, lagi bagus, saya dapat lagi murah lah kan. So dengan had dia sebanyak ini sahaja. Kalau atas tu saya tak ni, saya hanya akan parking sampai sini sahaja. Faham? Alright. So kalau sell stop limit pula macam mana? So apabila harga semasa ni dia turun bawah, sentuh trigger price, limit order akan masuk. Limit order sell lah. Limit order sell. Jadi maksudnya bila harga drop je ke bawah, sentuh trigger price, kita hanya akan hadkan penjualan kita sampai harga ini sahaja. Kalau harga tu drop bawah ni, dia takkan jual pada harga tu. Harga ini sahaja toleration kita, limit kita. So kalau ada any harga yang lagi berbaloi untuk kita beli, dia akan auto match pada harga lagi tinggi lah. So kita boleh dapat jual lagi mahal. Faham tak? So dapat keuntungan lagi lah. Alright. So saya bagi analogi dengan lebih mendalam. Saya bagi contoh. Okay, contoh saya nak bagi harga semasa sekarang ni adalah 5998. Contoh harga semasa adalah 5998. Alright. So nak dijadikan cerita, kita nak buat sell stop lah. Kita nak buat sell stop. Sell stop limit. Sell stop with limit 5996. Kita nak sell stop pada harga ni. Sell stop. Stop with limit. Kita ambil 3 lot lah contoh. Kita nak stop with limit 5996 pada harga 5996. Dengan limit kita akan ada set range lah. Kita boleh kata range. Range dia adalah sampai 5996 ke 5995 sahaja. Maksudnya satu tick sahaja. Range dia ni satu tick plus one tick. Range dia satu tick. Meaning said, apabila price to reach sini, kan, trigger ni kan, trigger this price, dia akan jadi limit order pada 5995. Bila reach je this trigger price, dia akan jadi limit order pada harga 5995. Limit order sell. So which is kalau kita contoh, saya bagi contoh. Contoh ada seller dah jual pada harga ni. So which is sekarang ni harga semasa dah menjadi this one lah. Harga semasa dah menjadi ni. Yang ini hilang lah kan. Lepas tu ada pula seller ni jual pada harga this one. So let's say seller tu jual 2 lot lah. Jual satu lot sahaja. Yang kat sini ada baki lagi, jual satu lot, sini ada baki lagi 2 lah kan. Ada baki lagi 2. Bila dah ada traded je this price ni, this one akan trigger. Order ni akan masuk. Stop with limit this one. Range dia, which is limit dia lah 5995. Sebab dia dah reach dia trigger price dia. Trigger price dia 5996. So sekarang ni order 3 ni akan dekat sini. Order 3 ni akan bermula. Sekejap ya. Order this one
akan match yang 5995 ni dahulu, sebab kita dah buat dia punya range. Bukan match 5995, dia akan cari base bermula 59, dia akan jadi limit order pada 5995. Let's say kalau ada yang harga lagi elok, harga penjual yang lagi cantik di atas lagi mahal, dia akan ambil yang ini dahulu. So in this case, dia nak stop with limit 3 lot. Order yang akan match adalah 2 lot pada 5996. Order ni akan match. Lepas tu ni order ni habis. Okey, lepas tu dia akan match lagi 1 lot pada 5995. So order ni akan jadi 1 je lah baki. Maksudnya dia akan ambil best available price untuk dia jual. Dia akan ambil best available price. Okay, saya bagi contoh lagi. Kita bagi banyak contoh untuk mudah faham. Ni saya tak skip banyak ya. Saya bagi contoh supaya lebih faham ya. Okay, let's say kita nak buat satu lagi analogi lain. Harga semasa 5996. Kita nak buat kat sini lah. Kita nak buat stop with limit. Kita nak buy stop with limit 3 lot. Stop with limit 3 lot. Contoh harga semasa sekarang 5996. Okay, kita nak buat stop with limit 3 lot pada harga 5997 dengan range ataupun kita panggil sebagai limit pada kita nak limit 2 tick lah. Contoh trigger price dia 5997. Kita akan buat range dia, limit dia sampai 2 tick. Contoh 5999. So dia akan cari from this price ke bawah. Dia akan cari best yang available. Kalau yang ini tak ada, dia akan ambil ini. Ini tak ada, akan ambil ini. Dia akan cari yang mana yang seller sanggup jual pada harga tu. Let's say ada ask pada harga this one yang akan match dulu. Lepas tu dia follow dengan ini, follow makin lama makin tinggi. So kalau ada yang lagi murah untuk dia mula beli, itu dia akan match. So kita tengok contoh ya. Okey. Sekarang ni harga tak ada traded lagi pada harga 5997. Nak jadikan cerita, ada seller parking pula pada harga ni. This one satu. Ada satu seller parking. Ataupun tak ada seller parking lah. Dia terus jual pada harga this one. Dia terus jual pada harga 5998. Ni tak ada seller. Dia jual terus pada harga 598. So maksudnya harga sekarang ni dah reach lah. Harga sekarang ni dah menjangkaui 5997 sebab dah last traded adalah 5998. Which is sekarang ni let's say orang tu jual beli satu lot saja, sekarang ni dah tinggal daripada 4 tinggal 3 lah kan. Jadi maksudnya sekarang ni order order kita yang ini dah menjangkaui last dan harga semasa dah menjangkaui stop with limit kita. Jadi stop with limit kita ni akan masuk kepada pasaran. Dengan limit 5999. Dengan limit 5999. Sekarang ni last price dekat sini. Dengan limit 5999. Okay. Kita punya stop with limit ni, apa yang akan trigger? Kita akan dapat 2 lot pada harga this one. Kita akan dapat 2 lot pada harga this one. 5998. Kita buat limit sampai 599, tapi kita tak ada bermula 599. Dia akan mula cari yang paling rendah dahulu. So dia akan match pada 2 lot 59. Dia akan match terus lah. Sebab sekarang dah baki tinggal 3 kan. Dia akan match semuanya pada 5993. 5998. So dia akan match pada harga this one. Sebab memang ada ngam, ada 3 yang beratur kat sini.
Faham tak? So this one akan jadi kosong lah, sebab yang ini dah makan order yang ni, dah makan order yang 5998 ni. Alright. Contoh let's say pada waktu tu ada satu tinggal, lepas tu pula ada pula seller tekan pada harga this one 2 kan. Let's say ada lah waktu tu tiba-tiba ada waktu tu. So kemudian apa yang akan berlaku, order this one, order yang apa ni, stop with limit 3 lot ni, apa yang akan berlaku, dia akan mencari daripada 599 ke bawah, mana yang paling rendah ada seller, yang itu dia akan match dahulu. Contoh in this case, let's say macam contoh yang sekarang ni, apa yang akan match, dia akan match 2 lot pada 5997. Lepas tu dia follow by atas dia pula satu lot, dia akan match pada 5998. Dia akan dapat 2 price ni. Dia akan dapat 2 price ni apabila order ni execute. Alright. Faham tak setakat ni? Okay, saya bagi contoh lagi satu supaya nampak lagi. Saya tak skip video ni supaya anda jelas dan faham macam mana ini berlaku. Okay, contoh kita bagi sell lah pula. Contoh kita bagi sell. Okay, harga semasa let's say sekarang ni adalah 5999. Tu harga semasa. Kita nak sell stop with limit, sell 4 lot contohnya. Sell stop with limit 4 lot contohnya. Okay, sekarang ni harga 5999. Okay, sekejap kita tunjuk kat sini stop with limit 4 lot, yang mana dia punya trigger price, trigger dia pada 5998 lah, dengan range ataupun limit kita pada 3 tick lah, contoh 5995. 5995. Alright. So apa yang akan berlaku? Contoh ada transaksi execute pada this one, dia buat transaksi satu sahaja. So sini ada baki satu lah. Maksudnya bila sini dah ada transaksi, order ni akan trigger. Sebab dia dah trigger. Dah trigger 5998 ni. Contoh sekarang ni dia baki satu. Jadi order ni masuk dalam pasaran. Dia akan masuk pasaran. Had dia paling rendah dia akan jual this one sahaja. Dia akan jual. Tapi dia tak jual terus ini yang dapat match ni terus. Dia akan cari mana buyer yang sanggup jual yang paling tinggi. Dia akan cari yang best price lah, daripada atas ke bawah. So in this case, apa yang akan berlaku? Contoh, dia akan match satu lot pada 5998, baki this one. So di sini habis. Lepas tu dia akan match satu lot pada 5997, ni habis. Lepas tu dia akan match 2 lot pada 5996, habis. Faham? So harga tu drop. Dia akan cari the best one, start from atas ke bawah. Itu kalau sell lah, macam dia dapat sell lagi tinggi. Kalau ada yang this one, dia dapat sell di sini lagi tinggi lah. So bila dia turun bawah, so lagi banyak lah profit dia. Instead of dia baru nak jual dekat sini, rugilah. Faham tak? Dia akan macam tu. Dia punya stop with limit ada had. Ada had dia. Contoh kita nak had sampai sini je. So kalau let's say price to gap sampai bawah ni, taklah dia tak akan match lah. Dia akan parking je sampai. Okay, kita bagi contoh apa yang berlaku jika harga gap terus. Tak akan berlaku apabila harga gap terus. Kita bagi contoh what happen if price to gap, and apa yang berlaku. Kita bagi analogi yang sama lah, tapi yang ni kita bagi 2 lot sahaja contoh. Okay, yang ini ada 4 3. Ya. Okay, let's say sini tak ada kan.
dia terus gap ke bawah. Terus gap ke bawah. Maksudnya terus jadi harga semasa terus wrong, terus this one match this one. So what happened? What happened? Dia nak sell stock with limit kan. So what happened adalah okay, sekarang ni stock with limit dengan kita punya ni stock with limit. Stock with limit trigger dia adalah 5998. Limit pun sama. Limit pun dia nak buat pada 5998 juga. 5998 juga. Kalau tak ada yang trade, tak ada harga yang trade pada 5998, takkan match lah. Contohnya macam ni. Okay, harga tu drop terus ke bawah. Stop with limit 2 lot trigger 5998. Sekarang ni last traded price ada pada 5996. Let's say ada orang jual waktu tu 1 lot sahaja. So sekarang ni baki 3. Stop with limit ni dia akan masuk pasaran. Dia akan masuk pasaran. Tapi in this case tak ada buyer yang dekat sini. Tak ada buyer yang nak pada limit harga this one. Tak ada buyer yang nak jual pada this one. So apa yang berlaku, order ni akan menjadi limit order sell. Limit order sell 2 lot dekat sini. Ni order yang orang tu tadi lah. Orang tu tadi lah yang tengah order tu. So bila harga tu naik balik ke atas, dia baru akan match pada harga this one. Faham tak? Dia akan jadi parking limit order dekat sini. Kalau tak ada, dia tak match, dia akan jadi parking limit order. Order tu masih lagi wujud, masih lagi ada dalam pasaran. Cuma dia akan jadi limit order parking ke atas. Alright, boleh get it? Kita bagi contoh lagi satu, supaya lagi jelas. Contoh konsep yang sama, cuma kali ni dia stop ada range. Stop with limit, dia ada range dia bukan 598. Range dia let's say 1 tick toleration. Let's say harga semasa sekarang ni adalah this one harga semasa. Stop with limit 2, trigger dia adalah 5998. Range ataupun limit dia adalah 5997. 1 tick sajalah. Okay, contoh sekarang ni harga tiba-tiba kat sini dia execute. Maksudnya dia terus jump ke bawah. So this one, apa yang berlaku? Order ni dah trigger kan? Trigger price dah order kan? Dah trigger kan? So limit dia adalah 5997. Ada tak 59? Tak ada. Ni pun tak ada kan? So apa yang berlaku? Order ni akan menjadi limit order pada harga this one. Instead bukan this one, dia akan jadi this one. Dia akan parking sell limit pada harga this one. So this one akan masuk menjadi sell limit pada harga kat sini, based on this one yang kita dah set limit tu. So bila harga tu ada orang jual pada harga seller ni, macam lah order kita. So kalau dia turun, dah untung lah. Naik, rugi lah. Faham tak? So begitulah konsep dia stop with limit. Kita ada had, kita setkan had kita berapa jauh jual, berapa murah yang, berapa mahal yang kita nak jual, berapa murah yang kita nak beli. Macam tu. Dia ada had, kita ada setkan had dia. Kita ada setkan had kita. Ingat balik dia punya ni, dia punya apa nama, dia punya mantra dia. Kita ada limit dah. Once price reach trigger price, dia akan jadi limit order. Itulah stop limit. Instead of jadi market order, dia jadi limit order. Kalau stop order itu adalah reach trigger price jadi market order. In this case jadi limit order untuk stop limit. Berbeza, sangat berbeza. This one kalau kita guna ni bagus untuk kita buat entry. Entry bagus sebab kita hanya akan match pada ada harga yang in between yang kita nak sahaja. Kalau kita gunakan this one untuk stop loss,
hati-hati sebab boleh jadi order ni tak trigger. Order ni boleh tak trigger, drop turun. Hati-hati. Alright. So saya recommend untuk gunakan waktu entry, waktu nak entry sahaja. Gunakan stop limit order untuk buy on breakout ataupun sell on breakout. Right. Jadi semoga bermanfaat. Jadi untuk yang belum ada akaun CPO, boleh buka bersama saya, boleh WhatsApp saya di nombor di atas. Right. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa di video akan datang.